Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam siaran kita pada kali ini. Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan baik, sihat sejahtera di sisi insan tersayang, sisi keluarga. Kita dah sampai ke penghujung tahun 2020 dan tahun 2020 ini adalah tahun yang sungguh mencabar untuk kebanyakan kita. Dan bagi saya tahun 2020 ini saya cubalah seimbangkan di antara memikirkan perkara positif yang berlaku yang kita kena syukuri dan perkara negatif yang terjadi yang juga kita kena cari hikmah. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, kita ini tidak sekali-kali akan ditimpa musibah illa ma kataballahu lana, kecuali atas apa yang telah Allah tentukan untuk kita. So bukan ke atas kita. It means that walaupun benda tu musibah, tetapi still dia datang kepada kita untuk kebaikan. So kalau benda tu buruk, then kita kena berusaha mencari apakah hikmah di sebalik kejadian tersebut. So di antara perkara positif yang saya perlu syukuri terjadi pada tahun 2020 ini adalah kejayaan kami sekeluarga untuk bersatu semula. Apabila pada bulan Julai hari itu saya dan anak-anak telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Finland buat selama-lamanya dan berpindah ke Republic of Ireland agar isteri saya, ibu kepada anak-anak kami yang bersendirian di Ireland selama lebih kurang dalam 4 tahun, kami semua dapat tinggal sebumbung bersama. Dengan harapan apa-apa kekurangan yang berlaku semasa di Finland ketika saya bersendirian mengendalikan keluarga dapatlah diperbaiki bila mana kami duduk bersama. Kemudian of course perkara kedua yang saya sangat syukuri pada tahun 2020 ini adalah penghasilan 4 buah buku. 4 buah buku itu juga adalah simptom kepada betapa stressfulnya tahun 2020 ni, sebab bila stres lebih banyaklah hasil kan ya. So buku yang pertama adalah Seni Berfikir Yang Hilang yang diterbitkan pada bulan Januari bersama dengan Iman Publication. Seni Berfikir Yang Hilang adalah buku yang secara spesifiknya bukan saya tulis, tetapi dia telah ditranskrip oleh kumpulan editor daripada program yang saya kendalikan pada mengupas buku tersebut. So ayatnya adalah ayat saya, tetapi kerana ia ditranskrip maka ada kelainannya, dan saya dapati daripada maklum balas bahasa yang orang transkrip daripada pengucapan saya lebih mudah difahami berbanding dengan bahasa yang saya tulis sendiri, yang walaupun orang dah boleh baca tapi still ada kelainannya lah. Seni Berfikir Yang Hilang digambarkan sebagai buku yang mengupas topik yang sangat berat tetapi dengan bahasa dan pendekatan yang memudahkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah sudi membaca dan mengambil manfaat daripada buku berkenaan. Kemudian bila sampai bulan Ramadan, masa tu COVID-19 memuncak. Itu adalah waktu yang super stres dan saya demi untuk menghilangkan tekanan yang sudah begitu teruk lah ya, nanti saya ceritakanlah apa benda tekanannya. Saya mengambil keputusan untuk membuat sebuah e-book, dan e-book itu saya telah siapkan daripada A ke Z hanya dalam tempoh lebih kurang 48 jam. Hampir-hampir tak tidur ya, 48 jam itu. Saya telah kumpulkan semua yang saya pernah tulis dan saya edit, saya kemaskan dan saya tulis artikel bab-bab baru yang digabungkan, dan Transformasi Ramadan 2.0 telah diterbitkan lebih kurang seminggu sebelum Ramadan baru-baru ini, dan ia menjadi buku pertama yang saya daftarkan di dalam Finnish National Library untuk ISBN dia kan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendapatkan e-book berkenaan. Dia tidak dicetak ya, dalam bentuk e-book sahaja,
pada masa tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah satu projek tertangguh sebenarnya, iaitu buku berkaitan dengan kebapaan, Diary Abah. Buku ini saya ambil masa lebih kurang 10 tahun untuk menulisnya sedikit demi sedikit, dan dia sudah dikira hampir sedia untuk diterbitkan lebih kurang dalam 3 tahun yang lalu. Tetapi pada masa tersebut keluarga kami berada dalam keadaan yang tidak begitu stabil, dan pada ketika itu saya terpaksa membuat keputusan yang berat untuk membatalkan hasrat menerbitkan buku tersebut, dan keputusan saya untuk tidak menerbitkan buku Diary Abah pada tahun 2016 ataupun 2017 itu telah melukakan hati sahabat-sahabat saya yang terbabit dalam penerbitan buku tersebut, sehingga menjejaskan persahabatan tu, menjejaskan persahabatan sungguhlah. Saya tak tahu nak repair macam mana. I know I was on the wrong side. Saya yang bersalah dalam hal tersebut, dan saya doakan semoga persahabatan yang terjejas itu kembali pulih dan balik seperti sedia kala, kerana sama ada orang tengok saya ni jahat ke tak jahat ke, bagus ke tak bagus ke, boleh diharap ke tak boleh diharapkan, saya masih insan yang samalah. Kalau pada satu ketika saya adalah seorang sahabat yang baik, saya harap saya masih lagi boleh menjadi seorang sahabat yang baik. Namun dia datang dengan hikmah yang tertentu, kerana kebapaan ini adalah topik yang sangat berat. Kebapaan ini basically adalah tentang keluarga, tentang parenting, tapi daripada perspektif seorang bapa. Dan dia tidak semestinya mewakili seluruh bapa. Dia adalah dari perspektif saya sebagai seorang bapa dalam hal-hal berkaitan persekolahan, pendidikan anak-anak, membesarkan mereka daripada kecil sehingga remaja. Dan saya macam biasa, bila saya tulis something, saya akan diuji dengan apa yang saya tulis. Saya sambung belajar ke Finland untuk memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan sains pembelajaran, sebab saya nak tolong anak-anak saya agar mereka boleh belajar dengan baik. Masa dekat Malaysia, saya dipandang sebagai seorang bapa yang agak kurang membabitkan diri dalam persekolahan anak-anak, sebab saya jarang ada kat rumah. Saya kena struggle untuk cari duit. Saya pagi bekerja di sekolah, kemudian balik rumah sebelum maghrib, keluar balik kuliah lah, ceramah sana sini dan sebagainya. Mungkin dari perspektif orang itu adalah dakwah, tapi dari perspektif saya sebagai ketua keluarga, saya bekerja keras. Saya buat 3-4 kerja sehari untuk menambah pendapatan, dan saya tak sedar pun bahawa sebenarnya dari perspektif anak-anak saya, keluarga saya sangat jarang mereka temui. Bila kami pindah ke Finland, baru mereka cakap benda tu. Jadi saya belajar tentang perkembangan kognitif, tentang how people learn, dan hal yang seputarnya, demi untuk menolong anak-anak saya belajar. Saya tak bersedia untuk berhadapan dengan anak-anak yang mengalami kemerosotan adab sopan dan budi bahasa. Of course, kalau ikut level di negara barat ini, mungkin levelnya jauh lebih teruk. Macam ketika saya jumpa dengan family counselor pun cakap pada saya, dia kata you need to grow thicker skin, kan. Macam kalau setakat ialah kalau contoh-contoh yang saya bagi pada family counselor tu, apa yang anak saya cakap pada saya, dia kata bagi dia benda tu it's not that serious, tapi dia faham saya sebagai orang Asia, orang Islam, berkelakuan biadab dengan mak bapak ni is something yang unacceptable. Dia tahu, dia kata in your religion, being kind to parents berdiri bersebelahan dengan worshipping God, kan, menunjukkan betapa tingginya benda tu lah. Tapi saya masih susah nak digest. Kalau anak-anak saya akademik lemah, kalau mereka tak perform
dekat sekolah saya tak pernah marah, dan saya akan tolong apa yang saya boleh tolong dan saya sanggup buat apa saja. Dan kalau sekiranya mereka sedih ke, mereka ada masalah dengan kawan ke apa ke, I'm willing to help and listen. Kalau mereka ada masalah dari segi agama pun, apa sahajalah ya, macam yang saya catat dalam diary Abah tu, saya akan cuba buat sedaya mungkin untuk support dan tolong mereka. Tapi kalau ada anak yang cakap bahasa yang kasar ataupun mencarut, memaki saya, it made me feel like there's something broken in me and it's very hard to heal. Dan sukar untuk saya merasionalkan, sebab saya fikir saya dah tak ada mak ayah, Abah dah lama tak ada, mak pun dah pergi selama-lamanya. Tapi something yang saya cakap dengan Allah SWT, saya kata, ya Allah, saya bersyukur kepada Allah sebab selama Abah hidup, selama mak hidup, satu benda yang saya tidak pernah buat ialah saya tidak pernah meninggikan suara ataupun bercakap perkara yang melukakan hati mak bapak saya. Saya pernah tak puas hati dengan mak saya sebab mak saya garang dan kuat belete pada satu ketika. Tapi saya just tulis dalam diary sahajalah, untuk melepaskan. Tapi untuk cakap something, tak pernah. Saya rasa perkara yang paling melukakan hati mak saya yang saya pernah cakap dan saya cepat-cepat minta ampun daripada mak saya ialah bila mak saya komplain rumah pusaka ayah selalu rosak, berlubang sana, bocor sini sebab orang yang sewa tu tak jaga dan keadaan rumah tu teruk. Jadi saya berfikir secara logik pada masa tu. Saya cakaplah pada mak, saya kata, mak, kalaulah rumah tu lebih banyak mendatangkan masalah kepada kita, let go je lah rumah tu supaya kita tenang. Kita tak ada keperluan pun rumah tu. Kita ada rumah yang kita duduk sekarang kan. Saya sebut benda tu secara rasional dan saya sebut dengan lembut sebab saya tak pernah berkasar dengan mak saya. Tapi kata-kata saya tu terus menyebabkan air muka mak berubah dan saya terkejut pada masa itu. Tapi saya terus faham segera percakapan itu melukakan hati mak saya, sebab bagi mak saya, walaupun dia komplain rumah tu banyak masalah dan sebagainya, tapi itu adalah rumah tinggalan suami dia. Itu adalah tanda kasih sayang suami dia, dan dia simpan rumah tu sebab dia masih lagi ingat kepada suami dia walaupun dah 20 tahun lebih suaminya pergi kan. Dan pada masa itulah saya peluk mak saya dan saya minta maaf. Saya cakap saya tak bermaksudkan untuk melukakan hati mak. Dan paling saya fikir dalam diri ialah saya tak berani untuk menyakitkan hati mak bapak, sebab bagi saya tak ada hidup akan kehilangan segala makna kalau mak bapak kita marah kat kita. Ya. 2018 saya tak dapat balik Malaysia seperti yang diharapkan dan mak meninggal dunia, pergi buat selama-lamanya. Dan saya dah tak jumpalah mak saya selama-lamanya. Dan bila mak dah tak ada, satu benda yang saya tahu ialah saya dah kehilangan doa yang mustajab. Kalau sebelum ni saya ada masalah dalam family ke, dalam kehidupan ke, saya tahu, saya rasa doa mak saya Allah makbulkan dan mudah untuk diselesaikan. Tapi bila mak dah tak ada orang dah yang dalam diam mendoakan saya. Dan pada masa ini saya sedang diuji dengan cabaran mengendalikan tingkah laku anak-anak. Macam mana nak didik mereka supaya berbudi bahasa, ya. Miskin pun tak apa dalam hidup ni, bodoh pun tak apa tapi jangan kurang ajar, ya. Jangan mulut. Bila kita cakap benda yang tak elok tu, orang kata istilah yang tidaklah orang kata agama sangat kan, tapi orang kata bergegar tiang arash, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir tahun 2020 ini adalah tahun parenting burnout yang saya hadapi. Saya berasa sangat letih secara mental dan emosi. Saya cuba lagi untuk memperbaiki diri saya. Hari ini saya jalan sorang-sorang
untuk kesihatan diri dan juga menikmati pemandangan yang indah di tempat kami duduk sekarang ni. Ada itik, ada terusan ni, ada swan kan. Mudah-mudahan tenang sikit lah hati ni, insyaAllah. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Kita imbangkan antara perkara negatif dan perkara positif yang berlaku, dan kita ingatlah betul-betul bahawa musibah yang berlaku dalam hidup, dia datang daripada Allah itu untuk kita, bukannya ke atas kita. Maka walau seperit dan sepahit mana pun, kita teruskanlah optimis mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku, insyaAllah. Wallahu'alam. Salam ukhuwah, salam persahabatan daripada saya, hingga bertemu di dalam kesempatan yang seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.